Selamat sejahtera kepada Puan Wahidah, iaitu pensyarah pendidikan moral dan kepada pelajar-pelajar yang mengambil pendidikan moral. Hari ini kumpulan kita ingin bercakap tentang forum yang bertajuk nilai-nilai murni di antara masyarakat Malaysia. Dan kumpulan kita terdiri daripada 3 orang, iaitu saya, Muhammad Hashim sebagai moderator, dan Irene Michelle sebagai panel pertama, dan Sia Chanyi sebagai panel kedua. Dan menurut perkataan Profesor, nilai-nilai murni di Malaysia semakin menghakis dalam kalangan masyarakat, kerana kalangan masyarakat tidak mengetahui kepentingan nilai-nilai murni dalam kehidupan mereka. Dan hal ini telah membawa berbagai kesan dalam masyarakat, terutama Malaysia terdiri daripada 3 kaum terbesar, iaitu kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Dan jikalau negara tidak bersatu padu dan tidak berpaduan, maka negara kita akan menghadapi perang pada masa depan, dan negara kita tidak akan maju dari segi ekonomi, dan pembangunan negara akan terjejas. Oleh itu, nilai-nilai murni amat penting dan kehidupan kita, supaya kita boleh bergaul dengan kaum lain dengan hubungan yang bagus, dan kita boleh bersama-sama untuk memajukan ekonomi negara kita, dan kita boleh membawa negara ke arah yang lebih cemerlang pada masa depan. Dan nilai-nilai murni ini juga memberi manfaat kepada masyarakat, dan kalau kita mempunyai sikap toleransi antara satu sama lain, malah negara kita akan dipandang tinggi oleh negara lain, dan ekonomi kita akan meningkat kerana pelancong dari luar negara suka untuk melancong di negara yang lebih harmoni dan lebih kasih sayang di antara satu sama lain. Mereka akan merasa Malaysia adalah satu negara yang membawa kesayangan, dan secara tidak langsung ekonomi negara kita akan maju. Dan oleh itu, nilai-nilai murni amat penting dan memainkan peranan yang sangat maslahat, sangat penting dalam masyarakat kita. Oleh itu, kita 3 orang ingin mengucapkan tentang dari segi kepentingan dan cara-cara dan akibat tentang nilai-nilai murni di antara masyarakat. Dan sebagai moderator, saya boleh mendefinisikan nilai-nilai murni sebagai nilai murni ialah beradaban sopan dan hubungan baik antara satu sama lain. Dan oleh itu, semua rakyat Malaysia perlulah memupuk nilai-nilai murni dalam masyarakat supaya negara menjadi lebih aman. Dan yang pertama, saya mengajak panel pertama, iaitu Irene Michelle, untuk mengucapkan tentang nilai-nilai murni dalam masyarakat di Malaysia. Terima kasih kepada saudara Leong Puaci. Hai, selamat sejahtera, nama saya Irene Michelle. Seperti yang kita tahu, banyak cabaran yang dihadapi oleh masyarakat kini dalam mengamalkan nilai-nilai murni. Namun begitu, terdapat pelbagai cara-cara untuk mengamalkan amalan nilai murni dalam masyarakat Malaysia. Antara amalan nilai murni yang boleh diamalkan oleh masyarakat Malaysia ialah yang pertama, melalui ajaran agama. Hal ini kerana kebanyakan agama di Malaysia telah mengajar atau memupuk penganutnya untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Seperti contoh, di dalam agama Islam, Syiah, Buddha, Hindu dan Kristian telah mengajar penganutnya untuk melakukan perkara yang baik, seperti menghormati antara agama lain, serta sentiasa berbuat baik dengan agama yang lain dan lain-lain. Okey. Ajaran agama juga dapat membentuk seseorang itu menjadi lebih baik, dan juga sentiasa membantu orang di sekeliling mereka. Okey, seterusnya, kesan daripada ajaran agama yang baik ini boleh mendorong seseorang itu menjadi yang baik, seorang berprinsip dan menghormati orang yang lebih tua. Okey, seterusnya, jelaslah bahawa
masyarakat Malaysia dapat membentuk diri seseorang itu berjiwa penyayang. Baiklah, seterusnya pihak sekolah juga perlulah mengambil peranan dalam mengamalkan nilai-nilai moral dalam masyarakat, terutamanya kepada para pelajar. Bukan itu sahaja, Kementerian Pendidikan juga haruslah mengambil tindakan. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan haruslah mengadakan atau mewujudkan satu mata pelajaran yang mengandungi unsur-unsur nilai moral atau nilai murni. Sebagai contoh, seperti yang kita lihat di Malaysia, kerajaan pendidikan telah mewujudkan mata pelajaran pendidikan sivik dan kewarganegaraan serta pendidikan moral, di mana di dalam silibus mata pelajaran tersebut terdapat beberapa nilai-nilai yang perlu diterapkan oleh murid-murid. Sebagai contoh, di dalam pendidikan moral terdapat nilai-nilai moral seperti kepercayaan kepada Tuhan, sentiasa bantu, selain itu toleransi dan banyak lagi. Okey, bukan itu sahaja, pihak sekolah juga haruslah mengambil peranan. Seperti contoh, pihak sekolah haruslah mengadakan satu aktiviti yang berfaedah yang dapat menyerapkan nilai moral dalam para pelajar. Seperti contoh, mengadakan aktiviti gotong royong. Hal ini kerana melalui aktiviti gotong royong, para pelajar dapat berkumpul di satu tempat dan sentiasa saling bantu-membantu bagai awal dengan tebing untuk membersihkan kawasan sekolah. Bukan sahaja melalui gotong royong, malah melalui sukan seperti sukan sepak takraw, badminton, bola tampar dan banyak lagi. Melalui sukan-sukan ini, para pelajar dapat memupuk juga semangat berpasukan dan dapat di samping itu dapat menambahkan gaya hidup yang sihat. Seterusnya, memupuk nilai-nilai murni dalam diri juga boleh dilakukan melalui pembelajaran tingkah laku yang positif di sekeliling kita. Sebagai contoh, kita dapat lihat kita dapat mencontohi budaya-budaya yang terdapat di Malaysia. Antaranya, seperti yang kita dapat lihat, kita akan memberi salam kepada orang yang lebih tua. Seterusnya, kita akan membuka kasut sebelum masuk ke dalam rumah, dan juga kita akan sentiasa hormat orang tua, orang yang lebih tua daripada kita. Hal ini kita dapat lihat daripada budaya-budaya yang telah diamalkan di Malaysia. Secara tidak langsung, apabila anak-anak kecil melihat perbuatan-perbuatan yang seperti yang saya katakan tadi, mereka akan terpengaruh dan mereka akan terikut dengan budaya itu. Kesan mengamalkan nilai-nilai murni sesebuah komuniti dapat menjadikan seseorang individu itu seorang yang sopan santun dan bersedia mempertahankan tradisi budaya mereka. Oleh itu, pembelajaran tingkah laku positif dalam sesebuah masyarakat juga dapat membuat nilai-nilai murni dalam masyarakat. Sekian itu sahaja. Terima kasih kepada Irene Michelle. Sebagai kesimpulan daripada Irene Michelle, telah memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar sangat penting kerana belajar merupakan modal insan pada masa hadapan negara, dan belajar juga merupakan satu pemimpin pada masa hadapan. Kalau belajar tidak bernilai murni, maknanya negara kita akan teruk pada masa hadapan. Dan kalau belajar bernilai murni, bertoleransi dan berhormati kepada guru dan kepada orang-orang tua, maka negara kita akan menjadi semakin maju. Bukan sahaja dari ekonomi, juga dari segi fizikal, mental, pelajar akan bagus. Dan oleh itu, belajar sangat penting. Oleh itu, semua pihak perlulah bekerja sama untuk memupuk nilai murni dalam kalangan pelajar, supaya belajar boleh membantu negara ke arah yang lebih cemerlang. Yang tadi Ari sudah cakap berbagai cara untuk meningkatkan nilai-nilai murni dalam masyarakat kita. Oleh itu, kita perlulah bergotong royong dan kita perlulah bekerja sama berkawan dengan tebing antara satu sama lain. Bukan sahaja ibu bapa, dari segi guru, kerajaan, pihak kementerian,
juga perlu bekerja sama dan berganding bahu untuk membantu pelajar-pelajar supaya pelajar-pelajar boleh menjadi lebih cemerlang. Oleh itu, pelajar-pelajar negara adalah penggerak negara pertama kerana pelajar akan mengganti pemimpin yang sekarang pada masa depan. Kalau pelajar boleh cemerlang bukan saja perlu cemerlang dari segi akademik, tapi juga nilai-nilai murni juga sangat penting kerana nilai-nilai murni merupakan stage yang pertama, ya langkah yang pertama untuk berjaya. Dan kalau seseorang hanya mempunyai akademik yang baik tapi dia nilai murni sangat teruk, maka dia akan menjadi sampah masyarakat pada masa depan dan negara tidak akan maju kerana negara kita akan dipandang rendah dan negara lain akan mengingat negara kita kurang adab, kurang nilai murni dan kurang beradab sopan, dan hal ini akan membawa banyak kesan kepada negara kita. Oleh itu, saya merasa nilai murni sangat penting terutama di kalangan remaja dan kalangan belajar. Yang seterusnya, saya ingin menjemput Syahsyati untuk mengucapkan tentang pentingnya nilai-nilai murni dalam jati diri masyarakat supaya masyarakat boleh menjadi lebih cemerlang. Selamat sejahtera. Nama saya Syahsyati daripada kelas K3 MB9. Dan sekarang saya ingin mengucapkan tentang kepentingan nilai murni kepada masyarakat pada hari ini. Nilai murni sangat penting dan juga dia merupakan satu asas kepada masyarakat kita. Kerana nilai murni dia dapat melahirkan insan yang berakhlak mulia dan dituntut daripada segi budaya, peradaban dan juga agama. Dan yang nilai murni dia boleh mewujudkan insan-insan yang seimbang daripada segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Dan menguntut daripada data-data yang telah dikumpul oleh kerajaan, yang seramai 5 juta orang belajar di negara kita, mereka perlulah menerapkan nilai-nilai murni mereka sejak kecil untuk menjadikan harapan kepada negara kita. Oleh itu, memang tidak boleh dinafikan bahawa nilai murni sangat penting dan dia memainkan peranan yang sangat signifikan kepada negara kita. Seterusnya, yang kepatuhan seseorang kepada agama, kepada Tuhan, dia juga salah satu kesan yang dapat diberikan, salah satu kebaikan yang dapat diberikan oleh sebab kita ada menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan kita. Apabila kita ada kepatuhan kepada agama dan kita akan membentuk insan yang mulia dan sentiasa patuh kepada arahan Tuhan dan sentiasa bersetia kepada agama. Yang insan-insan yang memang mempunyai kepatuhan kepada agama, mereka akan mempunyai nilai murni yang bagus dan juga akan yang tidak menjejaskan imej di negara kita. Oleh itu, ibu bapa mestilah menerapkan nilai-nilai murni yang terdapat dalam doktrin agama masing-masing ke dalam kalbu anak-anak mereka supaya anak-anak dapat mempunyai nilai-nilai murni sejak kecil. Dan selalu ini persis berpatah pada Melayu, yakni melentur pulau biara dari rebungnya. Oleh itu, ibu bapa mestilah mendoktrinasikan nilai-nilai murni kepada anak-anak mereka sejak kecil supaya dapat membentuk masyarakat yang bersatu, padu dan juga berpaduan. Dan seterusnya, nilai-nilai murni dapat melahirkan masyarakat yang saling menghormati,
yang saling menghormati, menghormati. Dia patutlah diteladani oleh masyarakat Malaysia kita. Segenap strata sosial Malaysia mestilah mempunyai sifat saling hormat menghormati. Dan masyarakat Malaysia saling bertegur sapa tanpa mengira usia, jantina, warna kulit dan juga usia dan juga tempat tinggal. Malah ini akan mempentingkan diri ragu, senyum tak perlu kata apa-apa. Secara automatik, insan-insan yang dapat mempunyai sifat saling menghormati, mereka dapat menzahirkan rasa hormat dan dalam diri masing-masing. Betul lah kata pepatah Melayu, yang tua dihormati, yang muda disayangi. Okey. Selepas ni, nilai-nilai murni dia juga merupakan satu prakasa yang sangat penting, yang sangat signifikan, yang sangat vital untuk mewujudkan masyarakat yang hidup dalam suasana harmoni dan sejahtera. Memang tidak dapat dinafikan bahawa suasana ini merupakan impian setiap lapisan masyarakat, terutamanya mereka yang berhidup berjiran. Sebagai contoh, aktiviti bergotong royong yang telah diadakan dan dengan adanya kerjasama dan juga muafakat dalam keluarga, jiran, tetangga. Pula air kerana berbentuk, pula manusia kerana muafakat. Oleh itu, sifat saling bekerjasama dalam kalangan rakyat merupakan satu benda yang sangat penting dan sangat signifikan kepada negara kita. Memanglah kita tidak boleh mengabaikan kepentingan nilai-nilai murni untuk menghasilkan masyarakat yang hidup dalam suasana yang harmoni. Seterusnya, nilai-nilai murni juga dapat mengeratkan sifat berpaduan, bersatu padu masyarakat majmuk di Malaysia kita. Di Malaysia kita mempunyai berbagai gaul di negara kita. Oleh itu ini adalah sangat penting bagi setiap rakyat di Malaysia saling menghormati, menyayangi sesama anggota masyarakat dan juga bertoleransi dalam kehidupan harian kita. Sifat menghormati adat, kepercayaan dan kepegangan kaum lain tanpa buruk sangka merupakan akar kepada negara kita untuk menjadi semakin maju. Oleh itu, nilai-nilai murni menghormati merupakan satu benda yang sangat penting dalam kehidupan kita untuk mengeratkan hubungan silaturahim dan juga ukhuwah di kehidupan kita. Okay. Terima kasih kepada saudara Siasoni, dan dari perkataannya kita boleh mengetahui tentang kepentingan dan kemaslahatan nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat. Dan itu masyarakat perlu sentiasa mementingkan nilai-nilai murni dalam jati diri sendiri, kerana nilai-nilai murni membawa banyak kepentingan kepada diri sendiri dan orang lain. Dan jika kita tidak bernilai murni, maka negara, sekolah dan lain-lain akan terus meluntur. Dan jelaslah bahawa nilai-nilai murni dalam masyarakat juga boleh membentuk sosial budaya masyarakat, sebab masyarakat sentiasa beradab dan bertutur dan beradab sopan antara satu sama lain dan bertutur dengan cara yang bagus. Dan oleh itu negara kita akan menjadi negara yang lebih maju, lebih beradab sopan. Dan negara kita mementingkan nilai-nilai murni sejak kecil lagi. Ibu bapa mengajar anak-anak dan cikgu mengajar pelajar-pelajar dari kecil lagi. Dan anak-anak boleh dipupuk nilai-nilai murni dalam jati diri mereka sejak kecil. Dan mereka tidak akan berubah sikap dengan senang semasa mereka ialah remaja. Oleh itu,
saya ingin mengajak saudari Irene Michelle untuk mengucapkan tentang apakah akibat jika nilai murni tidak diamalkan dalam masyarakat Malaysia. Terima kasih kepada saudara Yong Waci. So, pada sekarang saya akan menerangkan apakah akibatnya jika kita tidak mengamalkan nilai-nilai murni. Seperti yang diulas oleh Sia Chen Yi sebentar tadi, kita dapat lihat seperti yang kita dapat lihat yang diulas oleh Sia Chen Yi sebentar tadi, sifat hormat menghormati amat penting dalam kehidupan seharian kita. Maka, apakah akibatnya sekiranya satu nilai murni itu tidak diamalkan oleh masyarakat Malaysia? Sebagai contoh, saya ambil nilai hormat menghormati. Cuba anda bayangkan apakah yang akan terjadi sekiranya nilai hormat menghormati ini tidak diamalkan oleh masyarakat pada masa kini. Antaranya, apabila sifat hormat menghormati hilang atau pudar, anak-anak muda tidak akan menghormati bapa mereka dan juga guru. Malah, golongan muda pula akan memandang rendah dan tidak hormat akan orang yang lebih tua daripada mereka. Bukan itu sahaja, malah sifat hormat menghormati ini juga amat penting dalam menyatu padukan sesuatu kaum. Sekiranya sifat hormat menghormati ini tidak diamalkan, maka sifat hormat menghormati di antara kaum dengan kaum yang lain akan semakin pudar. Oleh kerana sekiranya sifat ini pudar di antara kaum lain dengan kaum yang lain, maka berlakunya perpecahan kaum, pembelahan kaum dan pertelingkahan antara kaum lain dan kaum lain. Di antara kesan utama yang berlaku akibat pudarnya nilai hormat menghormati ini ialah wujudnya kumpulan dalam kalangan masyarakat di negara ini yang berani mengeluarkan kenyataan palsu ataupun kenyataan yang menyentuh sensitiviti antara kaum, bangsa dan agama yang lain. Perbuatan ini bukan sahaja boleh menimbulkan tidak puas hati kepada mereka, malah dapat menimbulkan perasaan iri hati dan benci kepada kaum yang lain. So, jadi kita boleh lihat betapa besarnya kesan sekiranya sifat hormat menghormati ini hilang dari semasa ke semasa. Maka keharmonian, kedamaian dan juga perpaduan yang dinikmati oleh negara ini kemungkinan tidak dapat dikecapi pada masa akan hadapan sekiranya tidak diamalkan oleh generasi pada masa kini dan masa akan datang. Maka, tanpa wujudnya nilai murni seperti ini, kedamaian dan keselesaan yang dialami oleh masyarakat pada masa kini mungkin tidak akan dikecapi. Oleh itu saja apa yang saya ingin katakan tentang akibat yang tidak diamalkan oleh masyarakat kita. Terima kasih kepada saudari Irene Michelle. Sudah terang lagi bersuara nilai-nilai murni sangat penting dalam masyarakat dan dia akan membawa berbagai akibat dalam masyarakat, dan akibatnya ialah sangat negatif jika kita tidak mengamalkannya. Dan seterusnya, saya ingin bercakap tentang sedikit toleransi. Hal ini kerana kalau masyarakat bertoleransi antara satu sama lain, maka masyarakat tidak akan meletakkan tempat keretanya ke tempat untuk OKU, dan rakyat yang OKU tidak akan bersusah payah untuk mencari tempat untuk meletak kereta. Oleh itu, dari situasi ini kita boleh nampak betapa pentingnya nilai-nilai murni dalam masyarakat. Jika seseorang rakyat dia bersikap mementingkan diri, dia dengan meletakkan kereta pada tempat kereta OKU, maka dia akan membawa kesan yang sangat tinggi kepada rakyat yang OKU itu. Dia akan bersusah kerana dia sudah ada kecacatan fizikal, tetapi dia perlu lagi untuk mencari, dan dia akan berasa lebih letih, bukan sahaja dari segi mental, juga dari segi fizikal. Dan oleh itu, kalau rakyat Malaysia saling bertoleransi antara satu sama lain, maka negara yang lebih cemerlang dan lebih harmoni dan aman akan diwujud.
dan dibentuk. Dan oleh itu, saya rasa nilai-nilai murni sangat penting. Dan sekarang saya ingin mengajak panel kedua sesi ini untuk mengucapkan tentang apakah akibat jika nilai-nilai murni tidak diterapkan dalam jati diri masyarakat. Okey, terima kasih Tuan Pakcik. Dan sekarang saya ingin menerangkan tentang akibat dan juga kesan-kesan yang menimpa masyarakat jika tidak ada penerapan nilai-nilai murni di negara kita. Kesan-kesan yang amat penting kepada masyarakat kita jika tiada nilai-nilai murni adalah kejatuhan akhlak dan adab seseorang di negara kita. Sebagai contoh, seorang pelajar yang tidak mempunyai didikan nilai murni dalam diri mereka, mereka tidak akan berbudi bahasa kepada guru-guru mereka. Mereka juga tidak akan mempunyai sifat tolong-menolong sesama kawan mereka. Mereka juga tidak akan mempunyai sifat menghormati terhadap guru atau rakannya. Dan juga pelajar itu tidak akan rajin, tidak akan jujur dan sentiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan sekolah. Oleh itu, yang kejatuhan keakhlakan merupakan satu kesan yang paling besar dan amat serius kepada negara kita. Walaupun kesan-kesan itu yang masih dalam sesuatu yang kecil, tapi semasa dalam future, dalam masa depan, masalah-masalah tersebut akan menjadi semakin besar dan menjadi melanggar undang-undang Malaysia. Seterusnya, kesan jika rakyat Malaysia tidak menerapkan nilai murni adalah wujudnya perasaan tak prihatin atau tidak ambil endah terhadap isu-isu kemasyarakatan dan kejiran. Masyarakat di Malaysia akan lebih kepada kepentingan diri sendiri. Mereka lebih mementingkan diri sendiri dan juga tidak mengambil berat tentang hal-hal yang orang lain yang menimpa kesusahan. Okay. Sebagai contoh, jadikan isu pecah rumah yang sebagai contoh jika tiada sikap tak endah dalam masyarakat kita. Sebagai contoh, kes pecah rumah berlaku. Nah, sebagai jiran, dia tidak akan tidak ambil peduli dan tidak membantu jiran dia untuk mengatasi masalah pecah rumah. Dan betul lah, ini umpama kata pepatah Melayu, "Enam hilang berluka melepaskan pucuk masing-masing." Oleh itu, kesan rakyat mementingkan diri sendiri sahaja dan tidak menolong akan membawakan kesan yang amat serius dan amat menular kepada negara kita. Seterusnya, rakyat tidak hidup bersatu padu dan harmoni akan menjadikan masyarakat kita tidak menghulurkan sebarang bantuan kepada orang yang memerlukan. Sebagai contoh, apabila sesuatu kawasan mengalami banjir, terdapat masyarakat yang akan kehilangan tempat tinggal. Jika tiada sikap prihatin, tiada orang yang akan menghulurkan bantuan kepada mereka. Dan mangsa banjir tidak akan dibantu dan mereka akan mengalami kesukaran untuk mendapatkan bekalan keperluan asas mereka. Sebagai contoh, makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Oleh itu, kita dapat melihatkan betapa bodohnya kesan jika tidak ada amalan nilai murni dalam masyarakat kita. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah menerapkan nilai yang murni supaya tidak akan memunculkan masyarakat yang hanya mementingkan diri sendiri. Terima kasih kepada saudara Siasandi. Saya amat bersetuju dengan pendapatnya. Ialah nilai murni sangat penting dan sebagai tunjang pertama supaya negara boleh maju. Dan saya boleh menyenaraikan satu contoh. Dan jika semua rakyat prihatin antara satu sama lain, maka
masalah yang miskin tidak akan berlaku, karena masyarakat yang bergaji tinggi akan membantu masyarakat yang bergaji rendah. Sebagai contoh yang sekarang kita hadapi yaitu COVID-19. Terdapat berbagai keluarga telah menghilangkan sumber pendapatan mereka dan mereka terpaksa menjual properti mereka dan mereka terpaksa, dan ini menyebabkan semakin ramai orang tidak mempunyai pendapatan dan terpaksa untuk menjual segala-galanya daripadanya. Oleh itu, jikalau terdapat orang yang bergaji tinggi boleh membantu mereka, saya rasalah ini adalah berita yang sangat baik terhadap mereka. Hal ini kerana kalau masyarakat saling bertoleransi, saling membantu, ini juga nilai-nilai mulia yang sangat penting. Kerana jika masyarakat yang bergaji tinggi, dia bantu masyarakat yang bergaji rendah yang tidak mempunyai sumber pendapatan semasa COVID-19, semasa MCO, maka tekanan untuk keluarga yang kurang bernasib baik, yaitu yang tidak mempunyai sumber pendapatan, dia akan meringankan tekanan dia dalam kehidupan. Dan hal ini juga akan menyebabkan kes-kes seperti bunuh diri dan seperti pepecahan keluarga akan berkurang dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, kalau semua orang masyarakat boleh memupuk nilai-nilai mulia ini, saya percaya masyarakat kita akan lebih cemerlang. Dan saya ingin mengucapkan juga nilai-nilai mulia yang lain seperti baik hati. Apabila seseorang dia nampak seorang orang tua untuk melintasi jalan, tapi dia tolong dia untuk melintasi jalan itu, orang tua itu akan berasa gembira dan berasa bernasib baik kerana terdapat seorang yang untuk membantu dia. Dari yang atas saya cakap, bukanlah orang yang kaya baru boleh menjalankan nilai-nilai mulia kepada orang lain. Orang yang miskin macam pelajar juga boleh menjalankan nilai-nilai mulia pada setiap hari dan pada seharian. Sebagai contoh, pelajar boleh menolong cikgu untuk mengambil buku ke pejabat. Dan pelajar juga boleh mengutip sampah yang jatuh di atas lantai. Kerana negara kita ialah negara semua rakyat. Kalau kita tidak mementingkan kita diri sendiri, maka masyarakat yang cemerlang akan terhasil. Oleh itu, nilai-nilai mulia yang lain seperti nilai menghormati juga sangat penting. Kerana jika kita tidak menghormati guru, dan guru tidak akan berasa bermakna untuk mengajar pelajar-pelajar, dan cikgu-cikgu tidak akan berasa puas hati terhadap diri sendiri, dan cikgu-cikgu akan berasa kehilangan tujuan untuk mengajar. Oleh itu, belajar sangat penting, yaitu menghormati. Walaupun akademik tidak bagus, tetapi penghormatannya itu yang paling penting dalam kehidupannya. Oleh itu, saya sangat menekankan tentang kepentingan nilai-nilai mulia dalam kehidupan masyarakat. Kerana masyarakat jika tidak bernilai mulia, makalah pelancong asing tidak akan melancong di negara kita. Ia akan membawa banyak keburukan kepada negara kita. Dan menurut saudari Irene, dia telah menerangkan berbagai cara-cara untuk mengamalkan nilai-nilai mulia dalam kalangan kita. Yaitu yang pertama, yaitu sekolah. Pihak sekolah sangat penting. Pihak sekolah perlu mengadakan berbagai kempen untuk mengajar pelajar-pelajar tentang kepentingan nilai-nilai mulia. Dan sebagai contoh, pihak kerajaan boleh mengadakan ceramah sekurang-kurangnya 1 bulan 1 kali untuk mengajar pelajar-pelajar tentang cara untuk menghormati orang lain dan cara untuk menyemai nilai-nilai mulia. Dan akibatnya sekolah bukan sahaja akan
cemerlang dari segi akademik, dan juga sekolah juga akan berjaya dari segi penghormatan dan akan dipandang tinggi oleh sekolah-sekolah yang lain. Dan oleh itu pihak sekolah memainkan peranan yang sangat penting untuk menjalankan aktiviti ini. Dan yang kedua ialah pihak kerajaan. Pihak kerajaan juga sangat penting untuk memupuk nilai-nilai mulia dan kalangan masyarakat. Kerana pihak kerajaan ialah jantung utama negara. Kerajaan mempunyai banyak modal, banyak duit untuk mengadakan berbagai aktiviti di antara jiran. Mengikut siasat dia tadi cakap, amalan kejiranan sangat penting, kerana jika antara jiran saling menghormati, saling bertegur sapa, makalah negara yang harmoni akan diwujudkan. Dan jikalau jiran-jiran saling benci, saling marah antara satu sama lain, makalah masyarakat yang tidak harmoni akan diwujudkan. Dan hal ini akan membawa banyak kesan, kerana jika saya benci jiran saya tidak akan hidup dengan gembira. Jika saya hidup dengan gembira, maka saya akan melepaskan marah saya kepada dalam pekerjaan saya atau dalam pembelanjaan saya, dan ini akan terus menyebabkan negara kita. Dan ini oleh itu, kalau kita ingin negara kita menjadi maju, maka kita perlu bermula dari hal-hal yang kecil dan bukan hal-hal yang sangat besar, yaitu hal yang mengamalkan hubungan diplomatik dengan negara lain. Bukan itu saja. Dan menurut siasat ini, dia tadi sudah cakap banyak kesan jika tidak mengamalkan nilai-nilai mulia dalam jati diri kita. Yang pertama kita ialah kesan yang paling penting ialah ekonomi negara. Dan Malaysia sudah mengalami banyak, ekonomi kita sudah beruntur kerana COVID-19. Banyak orang terpaksa menjual kedai-kedai mereka kerana kekurangan kedatangan pelancong asing. Oleh itu, jika kita ingin mengembalikan ekonomi, maka kita perlu saling berhormat. Kerana kalau berpaduan antara satu sama lain, antara kaum Cina, kaum India dan kaum Melayu, maka dua negara akan nampak perpaduan kita. Macam negara China, mereka bersatu padu antara satu sama lain untuk membina hospital, untuk menyelamatkan sesiapa yang menghadapi COVID-19. Oleh itu, kita perlu belajar dari negara China. Dan walaupun mereka mengalami banyak kes, tetapi mereka punya ketabahan, perlu kita, dan mereka punya nilai mulia, perlu kita belajar. Oleh itu, saya berasa kita yang sangat penting untuk mengamalkan nilai-nilai mulia antara satu sama lain. Dan dari siasat ini tadi cakap nilai-nilai mulia perlu dipupuk dari sejak kecil, kerana apabila kita besar, attitude kita dan perlakuan kita adalah susah untuk diubah. Oleh itu, pelajar-pelajar perlu dipupuk sejak kecil lagi oleh ibu bapa, kerana ibu bapa merupakan pendidik yang pertama kepada pelajar. Dan jika ibu bapa kita menanggung tanggungjawab untuk mengajar anak-anak mereka, maka negara kita tidak akan maju, dan negara kita akan terus merunduk. Oleh itu, saya juga berharap agar pihak sekolah boleh mementingkan perbuatan kaum, kerana supaya peperangan kaum tidak akan berlaku pada masa hadapan, seperti peristiwa 513, iaitu pecahan antara kaum yang paling besar di dunia di Malaysia. Oleh itu, saya berharap pihak sekolah dan pihak kerajaan, ibu bapa dan masyarakat boleh saling bekerja sama dan berganding bahu bagai awal dengan debing, kerana mereka ialah orang yang berpengaruh dalam masyarakat ini. Dan jika tiada gotong royong mereka, maka negara kita tidak akan maju dari segi
ekonomi, dari segi akademik, dari segi sosial, dan agama juga sangat penting terhadap masyarakat, karena masyarakat yang ada agama tidak akan melakukan aktiviti yang tidak baik seperti menipu orang lain dan seperti menjual data, aktiviti yang tidak baik, karena mereka mengetahui ada Tuhan untuk memeriksa segala perlakuan mereka. Oleh itu, saya amat berterima kasih kepada saudari Irene Michelle dan saudara Xia Chenyi tentang percakapan mereka tadi. Dan saya berharap negara kita akan terus cemerlang, gemilang dan terbilang pada masa depan, kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Okey, inilah dari kumpulan kita 3 orang yang mengucapkan tentang forum yang bertajuk tentang nilai-nilai murni dalam masyarakat. Sekian, terima kasih.